Okay. So, kita dah cover semalam apa itu compound. Yang mana dalam compound ni, kita tahu bahan tu dibuat dari lebih daripada satu elemen. Kita tahu apa itu elemen dah kan semalam. So, ni adalah table of element. Semua elemen yang wujud yang dah dijumpai. Malah ada lagi beberapa dekat sini lah yang saya tak update lagi gambar ni. Kat sini dah ada, ni dah ada, ni dah ada dah. Okey. Saya boleh tunjukkan lah yang baru kot. Okey. Tak pasti ada dekat mana. Sesi lepas. Okey, ni lah. Okey. So ni pada tahun 2009. Lama dah. Dah jumpa penuh dah. Tak tahulah lagi kalau ada lagi sebaris kat bawah pula muncul baru kan. Tak tahu lah. Okey. Ini kena hafal dia? Tak. Tak perlu hafal. Jangan susahkan diri yang menghafal Sebab table ni diberi. Tapi maksud tak perlu hafal tu bukan maksudnya tak boleh, tak payah hafal langsung. Tidak. Ada beberapa lah yang mungkin awak kena ambil kira lah sikit. Contohnya grup pertama. Okay. Contohnya grup pertama ni. Grup sini. Okay. Grup sini, baris ni. Grup kedua. Grup 17, grup 18. Yang tu soalan banyak lah kaitan dia. Yang antara yang saya sebut tadi. Dan juga beberapa common element lah. Macam carbon, takkan tak ada orang kenal carbon. Takkan tak ada orang kenal nitrogen dengan oksigen, dengan phosphorus, dengan sulfur ni kan. So benda-benda yang common orang sebut lah. Okay. So itulah dia punya elemen. Kemudian gabungan elemen yang mana secara kimianya bila dia digabungkan dia menjadi compound. Okay, so kita dah tengok dalam compound ada dua. Ikatan sama ada molekular ataupun ionik. Ikatan bagi molekular compound, nama dia molekular compound. Ikatan dia adalah covalent. Allah. Covalent, kalau yang ni ionic. Bond bond ikatan kan. So kalau molekular compound, ikatan dia covalent yang mana dia melibatkan non-metal. Kalau ionic, dia melibatkan metal plus non-metal. Okay. So kena ingatlah. Nanti soalan dia tanya apakah definition bagi molecular compound. So, inilah definition dia. Okay. Keyword dia non-metal lah. Dan juga covalent bond. Serta beberapa contoh lah. Contoh dia mudah je. Awak tengok pada table tu lah. Kalau non-metal, maknanya awak tengok bahagian non-metal lah. Ni bahagian non-metal kan. Sini bahagian non-metal. So, tengok tu sajalah contoh kalau dia minta. Kalau metal dengan non-metal, tu lain cerita lah. So, definisi bagi ionic compound pula, inilah gabungan antara metal dan juga non-metal. Logam dan bukan logam. Ataupun charge ion. Charge molecule, sorry. Okay, menggunakan ikatan ionik. So, contoh dia kat bawah ni lah. Okay. So, ni contoh
dari segi gambaran dia. Okay. Biasa ionic compound ni dia rapat macam ni lah. Kan? Ya, kalau macam molekular ni dia kalau kata gas jauh lah. Tu dalam bentuk sajalah kan. Okay. So cuba kita tengok kat sini ada beberapa bahan compound chemical kat sini. Okay. So nombor huruf A. Huruf A ni apa? Kalau siapa boleh jawab lah. A adalah ionic ataupun molekular. Siapa boleh jawab? Ionic. Ionic, yes. Sebab Na adalah belah metal, OH adalah belah non-metal. Okay. Ataupun OH ni adalah charge ion. Negative charge OH ni. Okay. Tak percaya kita boleh tengok kat sini kot. Ni ada OH. Okay. So dia adalah charge ion. So soalan awak yang saya nak menjawab lagi sekali pasal elemen tadi, kena hafal ke Cik Nas? Dia tak perlu hafal table ni. Dia lebih baik awak hafal tu yang saya tanda tu. Baik awak hafal ni. Charge dia. Sebab charge dia tak ditunjukkan dalam table tadi. Okay. Kalau ada sekalipun charge yang ditunjukkan dalam table, seperti contoh kat sini, saya cuba buka. Okay, kalau perasan lah. Dia lain. Table dia lain. Dia ada charge. Plus 5 minus 3. Plus 5 minus 3. Negative 2. Negative 1. Tu charge ni. Valence charge. Maksudnya charge bagi setiap atom. Okay, setiap atom ni ada charge dia. Okay, contoh tadi Na plus 1. Okay, Cik Nas tadi OH carilah kat mana. Memang takkan jumpalah OH tu charge berapa. Sebab ni adalah table of element. OH tu dia dah jadi satu molekul. Ionic molecule. Ion punya molekul. So OH adalah O dengan H. Kalau tengok pada asas dia, O negatif 2, H positif 1. So, kalau campur dua-dua, dia akan jadi OH negatif 1 lah. Tinggal baki negatif 1 lah. Lebih kurang macam tu lah kalau nak tengok kan. So, macam tu lah dia punya cara nak tengok table tu. Okay. Next kita tengok lagi huruf F. Okay. So tadi ni adalah ionic Ionic. So F. Siapa boleh jawab? Molekular ke ionic? Molekular. Molekular Sebab C adalah non-metal. O adalah non-metal. So dia adalah molekular lah. Ataupun dalam erti kata lain, kalau dia tanya soalan ni sama ada molekular compound atau ionic compound. Kalau soalan dia tukar sikit, yang manakah covalent bond dengan yang manakah ionic bond, tu pun samalah, lebih kurang je lah jawapan dia. Contoh lagi, SO2 adalah molekular. Okay, AgNO3 adalah ionic. Okay, NaCO3 ionic. Ionic. Ni ionic. Zinc chloride ionic. So banyak ionic. Okay. Sebab banyaknya pakai charge dan gabungan antara metal dengan non-metal. Okay, kita tengok semalam kita berhenti dekat mixture ni dah. Saya ada brief sikit lah kan. So, mixture ni terbahagi kepada dua, homogeneous dengan heterogeneous. Okay. Homo maksud dia sama. Sejenis homo. So, bila kita pergi kepada definasi dia, homogeneous mixture, bermaksud dia dekat sini,
mixture campuran yang sama rata. Okay. Sebelum saya pergi kat yang mixture ni, kelas kategori mixture homogeneous dengan heterogeneous ni, maksud mixture tu sendiri adalah campuran tau. Dia material yang bercampur tapi boleh dipisahkan dengan physical, secara physical means. Maksud physical means adalah kita boleh asingkan dia tanpa guna bahan kimia. Salah satunya lah. Contoh, kita pakai penapis. Nak asingkan batu dengan pasir. Tu panggil mixture lah tu. Campuran batu dan pasir adalah mixture. Okay. So lagi halus penapis tu, lagi susah lah pasir tu nak terkeluar kan. So kita boleh separate lagi pasir halus dengan pasir tak halus pula. Macam tu. So dia adalah mixture kalau kita boleh pisahkan secara fizikal. Lagi air garam. Air garam adalah salah satu homogeneous mixture. Kenapa dia homogeneous? Sebab kalau awak ambil air garam, awak campur, awak rasa yang atas dan awak rasa yang bahagian bawah, sama tak masin dia? Maksudnya kepekatan dia tu sama. Maksudnya lagi dia adalah uniform. Okay, seragam. So homogeneous ni seragam. Okay. So dan dia boleh dipisahkan dengan fizikal tak? Contoh nak pisahkan air dengan garam buat apa? Siapa boleh bagi tahu? Cara paling mudah nak asingkan air dengan garam. Abah tak ingat. Habluran tak ingat. Pendidihan je, Pendidihan. senang. Boiling je. Kita boil, kita panaskan sehingga 100 degree Celsius yang mana takat didih air. Takat didih air tu maknanya bila air dah sampai suhu 100, dia akan bertukar menjadi wap air. Bila dia bertukar menjadi wap air, apa yang tinggal adalah garam. Sebab garam punya takat lebur lain. Okay. Contoh lagi saya bagi, kalau kata Cik Nas saya tak pernah tengok lah garam tu lebur. Okay, tak apa. Siapa pernah tengok gula lebur? Okay. So kalau air gula pun cara dia sama je. Nak asingkan suhu 100, air boleh naik lah. Yang tinggal adalah gula. Tapi kalau kita tetap panaskan lagi gula tu jadi caramel. Masuk popcorn sedap lah. Kan? So, lapar pula jadi lah. Okay, so tu cerita dia. Kalau pada suhu berbeza, bahan berbeza boleh tersejat. Boleh bertukar fasa dia, boleh bertukar phase dia menjadi wap air tadi kan contohnya. So, air kita boleh hasilkan daripada gula. Tapi syarat dia, betul-betul air dah habis, kena tutup cepat-cepat lah. Kalau tak, gula pula mendidih kat situ. Dia jadi caramel pula kat situ. Kan? Dia jadi satu likatan yang pekat lah kan. Okay. So, tu berkenaan dengan campuran air gula tadilah. Jadi, boiling, pendidihan adalah cara fizikal. Okay. Bila kata kita boleh pisahkan dengan secara fizikal, sama ada boleh tapis, boleh panas, boleh tukar dia punya pressure apa semua nanti ditukar. Awak pernah tak? Saya pernah lah buat. Saya buat air gula. Okay, saya buat air gula. Lepas tu taklah macam mana, saya lupa dah saya buat macam mana. Tiba-tiba gula tu berketul bila dia sejuk. Okay. Gula tu dia berketul kat dalam tu. Walaupun kita dah panas sampai mendidih, bila dia sejuk dia akan berketul. Kita panggil dia crystallize kan. Okay. Dia jadi kristal kat dalam tu. Sebab kepekatan dia tinggi.
kepekatan gula tu tinggi menyebabkan dia terbentuk kristal kat situ. Dia tak duduk dalam kawasan range of solubility dia. So macam mana tu pula Cik Na, apa term Cik Na pakai ni, itu chapter 4 nanti awak belajar. Okay. So nak bagi tahunya Yang apa? Rendam dengan benang tu ke Cik Nas? Rendam dengan benang. Oh. Mungkin juga dia bergetul kat benang tu kan. Ha. Dia keras kat Pernah- benang tu. pernah Tu tengok. kita panggil crystallization lah tu. Crystallization, okey. Ada sesuatu tindak balas yang berlaku kat situ. Pembebasan haba ke kan, penyerapan haba ke, ada berlaku kat situ. Dan juga kita kena tengok dia punya term of kadar boleh larut dia. Kita ada graf kadar boleh larut sesuatu bahan, solubility dia kita boleh tengok. Tak percaya awak boleh cari dekat internet. Awak carilah solubility of garam. Kalau garam tak capai tahap solubility tu, dia tak akan larut dalam air tu. Dia akan ketul kat situ. Okay. So homogeneous adalah satu campuran, okay, yang secara fizikalnya boleh dipisahkan tapi dia sekata. Maksud sekata di sini adalah okay, kalau awak tengok tadi garam dalam air kan, garam dalam air. Secara mata kasar awak, adakah awak boleh nampak beza garam dengan air dalam tu? Awak boleh nampak tak garam dalam tu? Dalam campuran garam dengan air. Boleh nampak ke? Tak kan? Boleh. Itu maksudnya Boleh. uniform. Maknanya dia dah sekata di dalam tu. Okay. Untuk mendapatkan result yang lebih tepat, kita boleh uji kepekatan garam. Cara untuk kita kenal pasti dia ni adalah uniform ke tidak, kita ambil air garam tu dekat 3 point yang berbeza. Contoh, point atas dekat dengan permukaan, point tengah, point paling bawah. Kita test kandungan garam dia. Okay, kita ada alat lah nak test kandungan garam. Kalau dia tu homogeneous, maksudnya ketiga-tiga bacaan tu sekata je, sama je. Maknanya di sini dia uniform, dia sekata. Larutan dia sekata je. Contoh kan, contoh lagi udara, air. Dia cakap bukan air tu, air. Air, kenapa dia panggil mixture? Dalam udara ada apa? Saya pernah cakap semalam, dalam udara kita ada 78% nitrogen, 21% oksigen, bahan-bahan lain seterusnya yang beberapa persen lagi lebih. So itu adalah campuran. Okey, itu adalah campuran. Macam mana Cik Nah nak pisahkan? Secara fizikalnya kita tak ada alat lah nak pisahkan, tapi kita boleh pisahkan secara fizikal tu adalah menggunakan penapis yang boleh tapis nitrogen saja ada. Kita ada penapis tu. Kita ada penapis, maknanya bukan penapis lah, dalam bahasa dia yang sebenar membrane lah. Okay, membrane. Nitrogen membrane kita ada. Okay. So kita boleh tapis secara fizikal, tak ada masalah. Sebab tu udara dikenal pasti sebagai mixture dan dia adalah homogeneous sebab dekat tempat saya pun 78% nitrogen, 21% oksigen. Dekat tempat awak sekarang, depan mata awak pun samalah. Sebab tu dia panggil uniform. Okay. Milo drink saya kurang bersetuju sebab dia tak uniform. Betul tak? Air Milo uniform ke? Dia sekata ke air Milo? Air Milo biasanya dia akan ada mendapan kat bawah. Coklat Milo dia tu duduk kat bawah kan? Ya, ya. Dia akan jadi homogeneous sekiranya kita baru lepas kacau.
Kita kacau sama je warna dia kan. Tu kita dah jadi homogeneous. Tapi kalau kita dah biar dia, kita bagi retention time ataupun kita bagi sedimentation time dia. Okey, tunggu lama-lama Milo dia tu akan turun. Okey. So dia boleh jadi homogeneous, dia boleh jadi heterogeneous lah. Okey. Sugar in water saya dah explain tadi, salt in water pun saya dah explain tadi. Pewarna. Contoh saya letak pewarna air sirap. Sirap rose dalam air. So kepekatan dia akan sama nanti. Okey, dia tak adanya warna merah tu akan kumpul kat bawah, melainkan sirap tu dah campur air gula. Yang tu mungkin boleh berlaku. Okey. Sebab bila sirap dah campur air gula tu dia berat. Bila dia kata berat, dia akan turun lah, dia mendap lah, boleh nampak lah perbezaan warna tu. Okey. So itu adalah homogeneous mixture. Heterogeneous mixture pula adalah yang tak sekata lah. Banyak sangat benda yang tak sekata yang kita boleh nampak. Malah awak makan ke, pizza ke, okay. Contoh, pasir. Pasir kalau mata kasar kita nampak sama je. Tapi bila awak zoom pergi ambil, awak pun boleh nampak perbezaan bahan ke atas pasir tu. Ada batu, ada pasir, ada warna-warna macam kristal lah, macam-macam lagi kan dalam atas pasir tu. So dia tak sama, dia tak sekata. Okay, contoh lagi, awak boleh baca lah contoh ni kan. Jus watermelon. Watermelon ni pandai pula dia buat non-uniform kan. Yalah sebab kita kalau kita kata buat pure jus watermelon tu, dia ada seredak-seredak dia tu kan, apa, serat-serat dia tu kan. Serat-serat dia tu sedap makan tu kan. So ada orang suka, ada orang tak suka apa pula jadinya. Okay, so contoh lagi, contoh paling mudah sekali minyak dengan air lah. Minyak dengan air sampai bila-bila takkan bersama lah, senang cerita kan. Kalau kata minyak dan air semata-mata memang takkan bersama lah. Dia akan pisah pada satu masa dia lah. Melainkan awak pergi kacau. Awak kacau, dia akan bercampur tapi tak lama, sekejap je. Dia dah naik balik sebab perbezaan density, ketumpatan dia. Okay. Ketumpatan dia berbeza bermakna dia takkan duduk bersama lah. Okay, exhaust gas. Maksud exhaust gas ni bukan exhaust gas kereta semata-mata. Proses pembakaran, asap yang keluar tu pun kita boleh kata itu adalah exhaust gas. Proses pembakaran, contoh kalau kata kita buat, kita ada satu furnace, apa bahasa Melayu furnace? Tempat bakar lah kan. Lepas tu kita ada corong naik atas kan. Keluar asap kepul-kepul. Tu exhaust gas lah tu. Tu kita panggil exhaust gas lah. Chicken soup. Memang confirm lah tak sekata kan. Ada ayam, ada minyak, ada bawang apa semua. Takkan sama lah warna dia kan. Pizza memang lah. So tu contoh dia ni yang saya tak tahulah kenapa. Saya rasa orang yang buat ni tu dia tengah lapar agaknya. Makanan je tu. Okay. So saya ada janji nak tunjukkan video pada awak. Boleh awak boleh dengar dia punya video. Sekejap ya. Saya kena stop sharing tapi saya kena share bersama dengan sound. Okey. Siapa yang nak dengar lagu semalam kan? There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium.
There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercurium, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Itu apa tadi tu yang disebut tu? Ni bukan lagu, cik. Ini rap. Rapper berjaya. Okay, apa yang disebut tu semua bahan kat sini Banyak benar disebut sampai dia pun dah habis nafas dah tadi. Boleh hafal ni, Cik, boleh. Boleh hafal? Boleh. Saya rasa dia dah update lagu baru, dia tambah lagi yang apa yang tak ada tu. Dekat YouTube ada, Cik? Saya cari kat YouTube lah tu. Ya, okey. Ada lagi. Kita tengok perbezaan ni. What is a chemical compound? Let us learn what a chemical compound really is. So nak maklumkan kat awak, ni adalah video sahaja. So saya boleh skip-skip je lah. Cuma dia nak beritahu lah macam mana biar nampak sikit apa itu chemical. Click on the titles listed here. Atoms, molecules, elements and compounds. Adalah atoms. When two or more elements Ataupun bond elemen together chemically, they form a new substance with its own properties. This combination of elements is called a compound. Ini compound. Water is a compound made of hydrogen and oxygen. Carbon dioxide, which is what you release when you exhale, is a compound made of carbon and oxygen. Most substances around you are compounds or mixtures of compounds. All compounds are made up of molecules. A molecule is the smallest part of the compound that has all the properties of that compound. For example, a molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Cheers. Let's compare compounds and mixtures. Combining elements to form a compound is different from just mixing elements together. In a mixture of iron filings and sulfur, for example, each element holds on to its original properties. You can separate the mixture easily by dragging a magnet through it, attracting all the iron filings. Kan saya cakap campuran mixture ni boleh dipisahkan dengan cara fizikal. But if you heat the mixture, tapi kalau kita panaskan campuran tadi, a chemical reaction takes place that bonds the elements together. Not only does the new compound look different, but it also has no magnetic properties. Bila kita beri haba pada campuran tadi, dia dah tak menjadi satu mixture. Dia dah jadi compound. Compound yang diberi nama iron sulfide tadi. Ni. Okay. So, bila kita letak kat magnet, dia dah tak boleh nak dipisahkan secara physical. Thus, compounds do not possess the properties of the elements which they are composed of. Compound dia tak bawa ciri-ciri asal elemen. Okay. Kalau mixture dia bawa ciri-ciri asal elemen. Kalau kata dia tu boleh melekat kat magnet, dia masih bawa. Okay. Ni untuk contoh untuk asingkan hidrogen dengan oksigen daripada air. Cara nak asingkan air dan air nak pecahkan air menjadi hidrogen dan juga oksigen dengan proses kita panggil electrolyte. Separating the chemical compounds. Unlike mixtures, which are fairly easy to separate, the strong bonds in a compound can be broken only by chemical means.
By using electricity, we can break the bonds holding the elements hydrogen and oxygen present in the compound water. When an electric current passes through two tubes full of water, it breaks the tight bonds between the hydrogen and oxygen atoms in each water molecule. Oxygen atoms bubble up to fill the blue balloon, while hydrogen atoms fill up the red balloon. There are 2 hydrogen atoms for every atom of oxygen. Okay. Ni siapa yang dah belajar masa dekat sekolah dulu, dia buat eksperimen pop sound kan. Dia akan cuba letupkan hidrogen tu. Okay. So dia pisahkan air tadi menggunakan 2 bahan ni sahaja. Okay. 2 bahan pula, menggunakan elektrik sahaja dan ada anode dan kathod. So cara dia mudah, sebab tu orang sekarang kalau boleh nak guna kenderaan yang dah boleh pakai renewable source kan, macam air. Kita isi air, kita boleh asingkan oksigen dengan hidrogen. Okay. So hidrogen tu adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar hidrogen ni adalah berbahaya. Tak percaya, tanya kawan-kawan awak yang dah buat eksperimen ni. Bila kita acuhkan api ke dalam hidrogen, dia keluar bunyi apa? Dia keluar bunyi letupan, pop sound. Kalau bahan bakar, contoh petroleum, dia tak keluar bunyi, dia terbakar. Bermaksud hydrogen gas adalah ciri dia bila terkena bahan terkena ignition source, sumber dia boleh meletup lah. Sumber dia boleh meletup. Dia bukan terbakar, dia meletup. Okay. In a water molecule H2O. Therefore, the red balloon fills up faster. Lagi satu, hidrogen dalam ni 2 kali ganda daripada oksigen. Okay. So sebab tu hidrogen lebih cepat membesar, dia punya balloon size tu ada berbanding oksigen. Boleh tengok dekat chemical equation tu lah. Thus, when water is electrolyzed, oxygen gas is formed at the anode, while hydrogen gas is formed at the cathode. Energy changes take place when chemical compounds are broken down. Tengok ni perbezaan compound. Tapi awak tengok bahan dia sama je. Ferrous chloride dengan ferric chloride. Ferrous chloride dibuat daripada ferrum, FeCl, klorin. Yang mana klorin yang bercampur dengan dia adalah 2 sahaja. Okey. Jangan keliru. Nombor 2 tu bukan merujuk kepada keseluruhan gambar ni. Tidak. Dia merujukkan kepada satu atom yang halus, yang kecil, yang tak nampak di mata kasar kita tu. Satu titik halus tu. Okay. Satu zarah besi bergabung dengan 2 zarah klorin. Macam tu. So, bila banyak-banyak, boleh bayangkanlah berapa banyak atom dalam ni kan. Walaupun mata kasar kita nampak ni tak banyak. Mungkin berapa ratus gram je. Tapi kalau kita kira dari segi atomik, dia sangat banyak. Tapi bila gabungan dia, Cl2, warna dia ni. Bila gabungan dia 3, dia jadi macam ni. Perbezaan tu pun dah boleh nampak bezanya dari segi fizikal, iaitu color dia, warna dia. Just a difference of 1 atom. The compounds displayed here may not look alike, but they are made of the same elements, iron and chlorine. The only difference between them is 1 atom. Ferrous chloride, FeCl2, has 1 atom of chlorine lesser than ferric chloride, FeCl3. The proportions of the elements present in a compound must remain constant, or else the compound changes into something else. So maksud dia kat situlah macam saya cakap tadi.
walaupun satu je perbezaan dia. Sebab tu kalau bab-bab nombor dekat dalam chemical equation ni, tolonglah betul. Kalau tak, dia dah maksud lain. Walaupun satu je perbezaan dia. Okay. Jadi kita masuk sedikit tentang atomic structure. Okay. Atomic structure, struktur atom. Atom asas dia ada 3 ni. Untuk kajian baru lagi, okay, kita tak cover lah dalam silibus ni. Dia pergi zoom lagi dalam neutron ni, ada apa? Dia zoom lagi dalam proton ni, ada apa? Dia zoom betul-betul dalam. Okay. Secara kasarnya kita tak pernah dapatlah gambar atom tu secara clear. Tapi adalah video yang saya boleh tunjukkan gambar atom. Okay. So asas atom ada 3 bahan. Proton, dia membawa positive charge. Okay. Neutron membawa neutral charge, tak ada charge lah maksudnya kat sini. Ni positive charge, ni tak ada charge. Ni negative charge. Okay. Proton, neutron dan elektron. So ketiga-tiga ni membentuk atom. Okay. Dan nombor proton, nombor neutron dan nombor elektron yang berubah walaupun satu, dia memberi makna yang sangat besar kepada atom. Okay. So kita tengok video. Ni adalah satu alat mesin, result daripada gambar mesin ni. Satu alat yang digunakan, saya tak pasti apa nama dia. Saya dah lupa hari tu. Ada nama dia, saya lupa. Kalau nampak tak biji-biji ni. Ini biji satu tu anak. Although no one has yet Itu adalah atom. Itulah paling zoom yang kita boleh nampak atom. Okay, gambar yang pernah ada, tapi tak tahulah sekarang punya teknologi lebih detail kan. So mungkin ada lagi gambar. found a way of getting a close-up view of an atom. Okey. Different Ni dia tunjuk atom Atom. Satu atom, contoh. experiments have made it possible to build up a picture or model of what atoms consist of. The colours in these models are of course used Zoom lagi dalam simply to distinguish between different particles. In the centre of an atom is a nucleus. This is made up of even smaller or subatomic particles Kita panggil subatomic sebab dia lebih kecil daripada atom. So ada neutron dengan proton. called protons and neutrons. The protons each carry a positive electrical charge. The neutrons are as heavy as protons but carry no charge. This means that overall the nucleus is positively charged and orbiting around it are negatively charged. So tadi nampak ada 3 proton. Untuk dia dalam keadaan stabil, dia perlu ada 3 neutron. Kalau tak, dia akan cari orang lain yang ada elektron. Okay, untuk dia tidak bertindak balas lah. Okay. So kalau tengok tadi, Cik Nas tadi gambar warna hijau. Satu atom. Okay, macam mana dapat hijau tu? Particles called electrons. The size of the negative charge carried by an electron is equal to the positive charge carried by a proton. Now the electrons are moving at incredible speed, in fact 3/4 of the speed of light. Okay. So disebabkan itu, kita hanya boleh nampak yang luar je. Kita tak pernah lagi nampak subatomic punya dalam. Sebab elektron ni, dia bergerak sangat laju. Dia ada maklum tadi The kelajuan. electrons are moving at incredible speed, in fact 3/4 of the speed of light. Kelajuan cahaya, 3/4 kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya tu dah laju. Cahaya nak sampai sini.
Contoh daripada matahari nak sampai ke bumi, berapa minit cahaya matahari nak sampai. So 3/4 nak dapat cahaya tu rasanya lebih daripada supersonic punya kelajuan lah kot. Okay. So bila kita dah nampak tadi dalam gambar yang first kali ni, itu adalah dia punya elektron yang bergerak sebenarnya, yang menjadikan dia nampak macam bola tu. Yang satu bola ni kan. Kita tak pernah lagi nampak dalam dia. Okay. Ada ketikanya sekiranya cukup daya, sekiranya cukup kondisi yang diperlukan, akan terlepaslah satu elektron atau beberapa elektron. Macam yang tengah berlaku sekarang ni. So what stops them shooting off in any direction? If we could pull an atom apart into its components, we'd see that a neutral atom has the same number of electrons as protons, and it's the force of attraction between the positive and negative charges that prevents the electrons escaping. Okay. Elektron takkan mudah-mudah terlepas daripada sebuah atom tu. Okay. Sebabnya charge proton tu yang pegang. Kalau charge proton dia tu sama banyak, dan dia akan pegang. Tapi ada waktu dan kondisi di mana elektron tu boleh tak cukup, dia terima daripada orang, ataupun dia boleh jadi terlebih menyebabkan dia terpisah, ataupun apa-apalah keadaan kondisi yang secara saintifiknya lah. Okay? So kita kena tengok, kena kaji lah benda-benda macam tu. Each type of atom is identified by the number of protons and electrons it has. A hydrogen atom has just one proton and one electron. Ni hidrogen. Okay, dia tak ada neutron. Okay, sebab tu dia paling kecil, dan sebab tu dia duduk paling atas. Dia duduk nombor 1. Semalam ada soalan daripada kawan awak kan. Kenapa Encik Nas hidrogen duduk nombor 1? Sebab dia hanya ada satu proton dan juga satu elektron. Dia tak ada benda lain. Tu je. Dia tak ada pun neutron. An oxygen atom has 8 protons Ni oksigen. and 8 electrons. Janganlah bayang warna hijau tu Warna hijau tu bukannya membawa kepada warna warna sebenar An iron atom has 26 iron. protons and 26 electrons. Kan besar. But this is not enough to explain the behaviour and properties of most substances. Okay. Makin banyak elektron dia, makin besarlah sesuatu bahan tu, sesuatu atom tu. Okay. So, kita tengok ciri-ciri yang patut kita kajilah dalam atom. Kita dalam atom ni kita tahu ada 3 bahan. Kita tahu ada neutron, kita tahu ada proton, kita tahu ada elektron. Okay. So, region ni kita panggil satu nukleus lah. Region ni mana kawasan ni. Kawasan tengah tu kita panggil nukleus, yang mana dalam nukleus tu ada neutron dengan proton. Untuk region yang keluar ni, yang luar ni, okay, ada 1, ada 2, ada 3 ni kan. Ini adalah shell. Dalam bahasa Inggeris kita panggil shell. Dalam bahasa Melayu, cuba beritahu apa maksud dia. Perisai. Perisai lagi. Petala. Itulah saya nak dengar perkataan tu, petala. Okay, 7 petala langit ni. Dia macam satu bentuk orbit kan. Petala tu merujuk kepada satu orbit lah. Kan? Orbit, dia mengorbit nukleus. Dia macam sistem solar kita. Ibaratlah ni matahari, ni planet-planet. Macam itulah dia orbit. Dia mengorbit nukleus. Okay. Dan makin banyak elektron, makin banyaklah orbit dia. Dia tak terhad kepada 3. Okay. Dia mungkin boleh jadi 7. Okay. Mungkin boleh jadi 4. Mungkin boleh jadi 1. 1 tu untuk hidrogen tadi lah. Okay. Dengan helium. Okay. Keperluan dia pula,
Dalam petala pertama, shell yang pertama hanya boleh ada 2. 1, 2 sahaja. Dalam petala 2 dan seterusnya boleh maksimum 8. Okey. Contoh kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam petala yang seterusnya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? Setiap petala boleh dipenuhi sehingga 8. Kecuali petala pertama. So, pegang tu dulu. Ada kondisi ataupun beberapa atom yang petala kedua, ketiga dia ni boleh isi sampai 16 pun ada, 18 ada. Tapi saya nak awak pegang tu dulu. Okey. Nak awak pegang yang mana setiap petala ni boleh masuk 8 kecuali yang pertama. Okey. Ingat tak saya cakap semalam pasal covalent dengan ionic tu yang dia kongsi-kongsi, ada yang macam covalent dia kongsi. Dia kongsi apa? Dia kongsi elektron ni. Kalau ionic dia tak kongsi, dia memberi. Okey. So kondisi-kondisi itulah yang kita kena pasti dulu. Jadi nak bagi tahunya, ingatkan dulu saya pasal ni yang awak hanya belajar sampai 2 ni 8 ni 8. So cara nak tulis electron configuration, kalau nanti tak ada orang tanya, apakah electron configuration untuk helium? Untuk helium. Helium ada 2 elektron. So, cara tulis electron configuration dia adalah 2 titik. Tu je lah. Kalau kata ada yang sampai 5, contoh ada 5. So, 2, sini 3. So, tu nanti soalan dia lah. Soalan berkenaan dengan atomik ni macam itulah nanti. Okay, dia akan tanya berapa atom, macam mana lukisan dia. Okay. Aduh. Cuma saya tak nak peningkan lagi untuk hari ni. Just tambahan maklumat, cuma kawan awak ada yang dah tahu. Okay. Untuk makluman lagi satu, Cik Nas, kalau nampak macam ni, tidakkah dia nampak leper? Kenapa dekat gambar tadi, dalam video Cik Nas tadi, dia bulat? Tak ada orang nak tanya. Okey. Kenapa Cik Nas? Dia kenapa? Okey, kenapa? Lukisan ni adalah lukisan yang sangat-sangat tidak tepat menunjukkan kepada elektron tu. Pergerakan elektron adalah pergerakan yang sangat-sangat random. Rawak. Dia tidak duduk macam ni sebenarnya. Tapi untuk tujuan pembelajaran, kita kena simplifykan dulu. Kita kena ringkaskan dulu untuk pada pelajar. Sebenarnya kan, kalau ikutkan dia tak bergerak pusing macam ni lah. Dia tak bergerak pusing macam ni. Dia bergerak macam dalam video tadi. Ada pusing atas, ada pusing kiri ke kanan, ada pusing depan belakang, angle dan macam-macam kan. Macam yang awak nampak tadi dalam video tu. Okay. Dia tidak bergerak dalam satu plane. Maksud saya plane, satu kawasan yang mendatar macam ni, tidak. Dia tak bergerak pusing macam ni, tidak. Okay. Tapi jarak dia tu mungkin kita boleh ambil. Contoh jarak ni dengan ni. Kan jarak sebab silibus awak tak cover pergerakan dia. Okay. Jarak ni kan, jarak ni boleh diguna pakai. Okay. So dalam satu bentuk atom tu dia bergerak secara rawak dan bukan bergerak dalam bulatan macam ni.
yang sebenar-benarnya, dan juga dia ada putaran 3D punya lah, putaran. Kalau awak belajar, saya belajar, kita kalau nak lukis electron configuration, awak pakai nombor tadi kan, 2, 8, 8, 8 kan, yang nak merujukkan ni nombor 2, ni ada 2, sini ada 8, sini ada 8. Kalau saya dah tak pakai ni. Kalau belajar, kita pakai S, P, D, F, energy. So benda ni awak tak cover sangat lah. Ya, awak hanya belajar kat sini dulu. Jadi saya terpaksa maklumkan kat awak, awak fahamkan lukisan ni je dulu, dan anggaplah dia bergerak berputar macam ni je dulu. Bukan bermaksud dia berputar tu betul kat sini Dia macam dalam video tadi. Okay. Cuma masa dulu-dulu orang nak belajar, dia kena belajar secara ringkas dulu. Kalau tak, pening nanti. Sebab dia ada quantum punya calculation. Okay, formula Cik Nah, ya. kalau contoh tu bit soalan gini yang kena lukis, lepas tu petala tu kalau kita buat random je boleh ke ia ada tu kot? Nanti yang tu kita akan sampai nanti. Kita akan sampai. Sabar-sabar. Boleh dulu. Tak, kalau tak hari ni, insyaAllah minggu depan. Excited. So, okay, sampai juga hari ni. Lepas pada awak tanya, terus sampai. Ni lah cara nak lukis dia. Cara nak lukis dia. Okay. So, helium. Contoh helium helium. 2 ni adalah atomic number kan. So, atomic number dia merujuk pada proton number. Proton number dia adalah 2. Okay. Kita tulis kat sini Ni helium. Ada 2 proton number. 2 proton number ni 2 atomic, nombor atomik dia adalah nombor 2. Nombor atomik adalah merujuk kepada nombor proton. Okey, di mana proton number ada 2. So untuk dia stabil, dia kena ada 2 elektron. Jadi cara nak lukis dia begini Ataupun kita ada cara lah. Nanti awak belajar lebih detail lah. InsyaAllah. Soalnya sorry lah, tangan saya bengkok sikit buat lukis bulat ni. Okey. 1 elektron, 2 elektron. Untuk petala pertama. Untuk petala kedua, seterusnya lah. Untuk petala ketiga, seterusnya. Buatlah. Tapi lukislah bulat comel sikit. Jangan lukis macam saya ni. Buruk no. Okay. So, kita tengok dulu apa ciri-ciri proton, apa ciri-ciri elektron. Proton, dia duduk kat tengah. So, awak dah nampak tadi. Dia duduk dekat nukleus, kawasan nukleus. Membawa positif charge, dan dialah yang tukang memberi berat kepada atom tu. Okay. Berat kita sekarang ni, termasuk lemak-lemak, okay, adalah berat proton bercampur elektron. Bercampur dengan neutron. Berat yang kita kira sekarang ni ikut pada asas lah positive charge. Kemudian dia tu memberi berat kepada atom dan dia menarik elektron sebab dia adalah positif. Elektron adalah negatif. Okey, tu adalah berat dia. 1.67265 kali 10 negatif 24. Kalau pada asas dia, nombor dia macam mana? Berapa gram? Okay. So 0.1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 6, 7, 2, 6, 5 gram. Panjang tak? Banyaknya kosong. Banyak kosong. Pening pada pen out mata. Sebab tu dia buat macam Banyak ni. bulat-bulat ni. Sebab tu dia buat kali 10 negatif 24. So maknanya nak bagi tahulah satu atom tu berat dia ringan sangat. Tak terasa beratnya.
Walaupun kita pergi timbang berat badan kita, kenapalah berat sangat aku ni. Okey, ni elektron pula. Elektron dia membawa negative charge. Berat dia lebih kecil sedikit daripada neutron. Proton. Proton negatif 24. Dia negatif 28. Maknanya tambah lagi 4 kosong pai. Okey, tambah lagi 4 kosong. Okey. So nombor dia 9. 9.1096. Okey. Jangan risau, saya tak suruh awak hafal pun nombor ni. Dia bergerak dalam orbit ataupun shell ataupun petala tadilah. Okey. Neutron tak ada charge. Okey, no charge. Dia juga memberi berat kepada atom. So ni berat dia. Sama tak berat dia? 1.67495 1.67495 kan. 10 kuasa negatif 24. So disebabkan dua-dua dikira sebagai berat dia. Sebab yang ni terlampau kecil berat. Dia berat juga, dia ada berat juga total dia kan. Okay. So tambah ketiga-tiga ni menjadilah berat satu bentuk atom tu. Okay. So itulah pengenalan kepada proton, neutron dan juga elektron. Ada apa-apa soalan? Kita nak habiskan kelas hari ni dah. Kita sambung minggu depan pula. Okay. So saya stop. So Kalau saya di dulu. Siapa nak tanya dulu ni? kalau dicampur tiga-tiga tu, ya maksudnya ia akan jadi satu atom lah. Ketiga-tiga tu perlu dicampur membawa kepada satu bentuk atom. Okey, terima kasih. Lagi ada apa-apa soalan? Tadi siapa nak tanya? Saya pun tak ingat apa yang saya nak tanya tadi. Tak apalah cik. Tak ingat tanya apa. Kalau ingat boleh tanya lagi. Okay, saya nak restart Okay. record.